dan saya pilih keadilan sebagai wadah sebab saya rapat dengan keadilan. Hubungan itu terbina sejak daripada zaman mahasiswa. Adam dan rakan-rakan silakan bertarung dalam arena perjuangan. Ini bukan parti politik biasa. Saudara-saudara belum pun menjadi anggota keadilan tetapi dianggap keluarga keadilan. Itu istimewanya. To be honest, it was not even an easy decision. For me, kalau nak buat keputusan yang macam tu, I will have to be sure that I can commit to it. So kalau I tak boleh commit, saya tak boleh commit dengan keputusan tu, saya tak berani buat. So last time when I was still in the student movement, it was not easy as well to be part of the movement. But at least I know that I can commit. I'm there. Saya terlibat. Saya tahu cara terlibat dengan politik mahasiswa ataupun gerakan mahasiswa dan it's almost natural lah. You are there and you along with your friends just push for the issues and semua tu. Tapi bila gerakan politik yang kepartian ni dia berbeza, dia lebih ada banyak disiplin tertentu, dia ada banyak you need to have some degree of competency lah kan. So I took quite a while sebab saya kira memang saya kena belajar, saya kena pastikan diri saya bersedia, dan politik ni dia tak mudah. It's not going to be an easy journey. It's going to be a very difficult journey, dan dia lebih banyak cabaran lah. Dia punya challenge semua memang real, dan dia datang juga dengan banyak bentuk dugaan. Ada yang akan datang dalam bentuk susah, ada yang akan datang dengan bentuk kesenangan. So kena pastikan diri kita bersedia betul-betul. So jadi bergerak juga dengan NGO, civil society ni semua adalah lebih banyak memberi kita ruang untuk reflect, untuk belajar, untuk faham isu tertentu sebab dia lebih fokus. Normally kalau NGO dengan civil society ni dia lebih fokus kepada isu rather than the politik. Jadi kita boleh belajar lebih, kita boleh faham lebih, kita boleh hadam dengan lebih baik isu-isu yang kita nak bawa. Berbanding kalau kita terus terjun ke dalam politik, akhirnya kita akan caught up dengan the politik lah. Nak perjuangkan satu-satu isu tu boleh dalam politik, of course boleh, tapi kalau terlalu awal tanpa kita sendiri sempat nak faham isu-isu tu, polisi dasar dan sebagainya tu, akhirnya kita masuk politik, kita akan hanyut lah sedikit sebanyak. Kita terpaksa nak sibuk nak jaga kedudukan, nak kejar jawatan dan sebagainya. So I don't want that. I didn't want that. So I rather be in civil society and student movement. But sekarang sekarang lebih kita dah lebih tenang sikit, lebih relax sikit. Dan saya pilih keadilan sebagai wadah sebab saya rapat dengan keadilan. Hubungan tu terbina sejak daripada zaman mahasiswa, walaupun tidak secara rasmi, walaupun bukan hubungan yang dikatakan mesra ikut. Dia tak sama, mungkin ada orang ingat dia hubungannya macam seperti gamis dengan PAS misalnya, tapi tak, dia lebih kepada just dynamic lah, banyak kerjasama, kita selalu berhubungan, angkatan muda kritik, buat kerja bersama, buat program bersama, demonstrasi turun sama-sama. So ada jalinan yang dah terbentuk, ada hubungan yang terbentuk sejak awal, dan jadi tak mudah, tak susah lah untuk saya pilih keadilan akhirnya. Kalau nak dikatakan banding dengan parti-parti lain tu, bukannya kata parti lain tu saya tak minat. Perbandingan tu dibuat, of course. Saya pun asal-asal pun banyak bekerjasama juga dengan parti misalnya seperti DAP di Pulau Pinang, kerana saya balik ke Pulau Pinang lama. Banyak juga bekerja dengan DAP melalui inisiatif-inisiatif kerajaan negeri. Jadi kita pun pun ada hubungan kerja yang rapat dalam tahun-tahun kebelakangan ni.
Begitu juga kalau orang tanya, saya tak nak sebut tapi orang selalu sebut juga, misalnya macam muda tu ditubuhkan oleh kawan-kawan saya sendiri, bukan orang lain. Tarikannya mesti ada dekat situ. But keadilan adalah parti yang saya pilih. Sekarang saya tahu inilah parti yang saya selesa untuk bersama. Dia punya cabaran saya faham, dia punya rencam dia saya faham, dia punya prinsipnya tu sesuai, kita boleh bawa, dan ada sejarah yang panjang juga dengan keadilan. So it's not really a difficult choice lah untuk pilih keadilan. Dan keadilan sebagai salah satu parti yang orang kata antara yang dominan dalam Pakatan Harapan, yang mewakili koalisi besar pembangkang, so dia ada platform yang lebih luas yang kita boleh explore dalam politik. It's a very confusing time, but also was a very exciting time. Politik jadi perkara yang bukan lagi kita faham macam mana kita faham maybe about 5-6 years ago, 10 years ago. Dia dah jadi berubah-ubah, dia dah dinamiknya dah makin bercambah. Jadi respon saya waktu tu adalah kita balik kepada prinsip lah. At the end of the day, kita balik kepada prinsip. Pendekatan tu yang bermasalah. Saya rasa yang lebih masalah lah dan memilih pendekatan bila kita berdepan dengan isu-isu. Contoh kalau kita ambil waktu Pakatan Harapan dalam kerajaan tu sendiri, hanya beberapa minggu saya rasa dari kerajaan disebut AUKU hanya bakal dibatalkan ataupun dimansuhkan dalam tempoh 5 tahun. Itu pun dah jadi apa sikap yang dia ambil ni, nak tunggu 5 tahun apa. We understand there'll be some process kan, dekat legislatif dan sebagainya, tapi takkanlah sampai 5 tahun. Then secondly, macam berkait dengan pinjaman pendidikan, PTPTN yang beberapa kali tukar keputusan, went back to how it used to be. So banyak problem. Akta Sultan masih digunakan untuk tangkap kawan-kawan rakan-rakan aktivis yang mengkritik kerajaan, mengkritik sistem. Sedangkan menghapuskan Akta Sultan itu sepatutnya jadi pilar kepada kerajaan tersebut, tapi tak, ia masih lagi kekal. So kita nampak banyak problem. Prinsip kita masih sama, kita masih boleh nyatakan bantahan, kita tetap nyatakan bantahan, kita tak setuju. Tapi pendekatan kita tu jadi berubah kerana kita tak tahu apa pendekatan yang berkesan. Bukan soal kita tak mahu dengan pendekatan yang sebelum ni, tapi tidak berkesan. So saya rasa cabaran waktu tu memang pada pendekatan. Kita sendiri pun tak faham, ataupun kita sendiri pun tak boleh nak fikirkan apa pendekatan yang lebih baik, yang untuk dipastikan berkesan pendekatan tu dan tidak dilihat janggal. So itulah waktu tu saya ingat memang cabarannya. Dan of course sekarang bila dah berubah balik kerajaan dan sebagainya, approach tu akan sentiasa berubah balik, sebab orang akan tanya balik, okay, ni dah jadi pembangkang balik, demo lah balik apa semua. I'm not sure if it will work that way. Tu je lah sebenarnya. So memang kita sentiasa kena cari, tapi yang penting prinsip tu kena kekal. Prinsip tu, kalau selagi mana prinsip tu betul dan prinsip tu benar, so kekalkan prinsip tu. Jadi yang kita kena cari hanyalah pendekatan lah. Masuk ke parti, masuk menyertai parti, menyertai politik tu. Salah satu question yang selalu orang tanya pun memang itulah, of course. Nak bertanding ke? Ataupun bila dah masuk pun ada masih kawan-kawan mungkin yang tanya, dah ada kerusi ke? So the question pun akan sentiasa berubah, but it will always lead towards that. But the initial motivation pun, motivasi awal pun bukan. Motivasi awal masih lagi adalah berkait dengan macam mana kita nak bawa sedikit sebanyak sumbangan kepada bentuk-bentuk parti politik yang kita ada dalam Malaysia ni. Dan ini gerakan yang dibuat bukan saya seorang. Ini gerakan yang dibuat oleh sebenarnya satu kluster juga. Kalau kita tengok betul-betul,
Macam yang saya sebut tadi, kawan-kawan yang ada yang sampai tubuhkan parti sendiri, dan 2-3 orang lain juga yang sebelum ni main peranan yang sama, yang masuk ke parti-parti lain, masuk DAP, masuk Amanah dan sebagainya, menggerakkan parti-parti ini daripada peringkat bawah ataupun peringkat atas, terserah masing-masing. Jadi ini memang satu lagi bentuk, let's call it another solidarity, satu lagi bentuk setia kawan antara semua kita orang ni untuk menggerakkan politik kepartian supaya sebab kita tahu, kita sedar, regardless lah orang nak cakap apa pun pasal politik kepartian, especially politik-politik arus perdana ni, dia masih akan terus mencorakkan. Ini tak akan berubah. Politik arus perdana, politik kepartian ni akan terus mencorakkan kita punya negara, sistem politik, dasar, polisi, sistem sosial dan sebagainya, ekonomi of course. Jadi kalau kita yang ada kesedaran, merasakan bahawa kita nak ubah, kita nak lakukan sesuatu, tapi kita masih teragak-agak juga, saya rasa rugilah. So bila dah ada, macam saya cakap, kekuatan, bila nampak ada kekuatan kawan-kawan lain, orang-orang muda lain, generasi-generasi yang berjuang ni, bukan setakat daripada generasi saya, ramai lain tu memang serius nak bergerakkan politik, so masuk ramai-ramai. Bukan lagi soal mencari peluang ke, nak bertanding ke, semua tu. Itu saya rasa motivasi-motivasi yang tu terserah, biasa. Kita tak boleh cakap ada orang yang dia bila masuk parti politik dia cakap dia nak bertanding, dia nak cari peluang untuk calonkan dalam pilihan raya dan sebagainya. Kita tak boleh kata itu satu motivasi yang tak baik. Boleh jadi dia memang sudah meletakkan matlamat, itu cara dia nak lakukan perubahan. Tapi ada orang juga yang meletakkan matlamat, yes, nak melakukan perubahan, we can always do it slowly. But first step is masuk dulu parti politik. So yang nak diubah tu adalah parti politik. Jadi masuk parti politik dan usahakan sesuatu. Maybe just a one small step. Maybe dia hanyalah tak ada apa kan, almost not saying that it's insignificant, but yalah, saya seorang dalam lautan politik. Belum tentu kita boleh buat banyak, tapi at least we can still try to do something rather than not trying to do anything at all. Well, I think he would say good luck, all the best. He believes in me, like how, because I do believe that was his last words, that he said, I believe in you, I know that you can do it. But he didn't give any context that time. He came into my room, I was studying that time for my exam, which I'm glad I passed, but I didn't complete. So he came into my room and then he just kissed my head and said, I believe in you, that you can do it. So I said, okay. So I'm just holding on to that. So say today that I'm joining politics, mainstream politics. So I believe that is going to be what will come out from his mouth again. So yeah, inshallah, it should be okay. And yeah. Oh, maybe now that I'm a father, he will also say, also don't forget to take care of your kids too.